Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi zakatil baqari. Bab berkenaan dengan zakat lembu. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خسيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi salasina minal baqari, pada 30 ekor lembu zakatnya tabi'un, lembu yang berumur cukup setahun, mula nak masuk 2 tahun, atau tabi'ah, tabi' jantan, tabi'ah lembu betina, wa fi kulli arba'ina musinnah, dan pada setiap 40 ekor lembu mesti keluar zakat seekor unta betina, seekor lembu betina umur 2 tahun lebih, mula nak masuk 3 tahun. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خسيف وعبد السلام ثقة حافظ. Abdul Salam bin Harb yang riwayat daripada Khusaif itu dianggap rawi siqah yang dipercayai, maksudnya rawi muslim mukallaf yang menjauhi diri daripada dosa kecil lagi kefasiqan, itu maksud siqah. Hafizul hadis, dan hadis ni menjadi dalil berkenaan dengan wajib keluar zakat pada lembu. Warawa syarikun hadzal haditha an Khusaifin, seperti mana Abdul Salam bin Harb riwayat hadis ni daripada Khusaif, begitu juga Syarik riwayat hadis ni daripada Khusaif an Abi Ubaidata an abihi an Abdillahi wa Abu Ubaidah bin Abdullah lam yasma' min abihi. Tadi an Khusaifin an Abi Ubaidah an abihi Abdullah ke ataupun an abihi an Abdullah. Dalam naskah itu macam mana? An Abi Ubaidah cuba baca warawa syarikun hadzal haditha an Khusaifin an Abi Ubaidah, betul sampai situ. Lepas tu an abihi, lepas tu an abihi an Abdullah. Sama semua. Itu betul. An lebih. An abihi an Abdullah tu an lebih. Salah situ. Sepatutnya an Abi Ubaidah an abihi. Abihi itu Abdullah dah.
ayah Abi Ubaidah ni Abdullah bin Mas'ud. Tadi an Khusaifin dalam sanad hadis bab tu, an Abi Ubaidah, lepas tu an Abdullah. Bila kata an Abi Ubaidah an abihi tu Abdullah bin Mas'ud dah. Jadi kalau an abihi an Abdullah tu di situ lebih an, sebelum Abdullah tu padam. Wa Abu Ubaidah bin Abdullah, Abu Ubaidah bin Abdullah, Abdullah maksud Abdullah bin Mas'ud, lam yasma', Abu Ubaidah tidak ada sama' dengar hadis min abihi, daripada ayahnya. Ayah dia tu, ayah Abu Ubaidah tu Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya Abu Ubaidah tidak ada sama', tidak ada dengar hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya sanad an Khusaif an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud tu dianggap sanad munqati', terputus. Sanad حدثنا محمود بن غيلان dalam sanad hadis bab tu tengok balik an Khusaifin an Abi Ubaidah an Abdullah, kemudian warawa syarikun hadzal haditha an Khusaifin an Abi Ubaidah. Di situ kalaulah kita ambil an abihi an Abdullah tu betul, maksudnya dalam riwayat Syarik tu, Syarik tambahkan di antara Abi Ubaidah an Abdullah tu an abihi, dia ada tambah di situ. Jadi an Abi Ubaidah an abihi an Abdullah, kalau kira begitu mengikut Syarik tu memang begitu, dia tambah di antara an Abi Ubaidah dan an Abdullah tu apa nama, lafaz an abihi tu dia tambah. Syarik ni qadi di Kufah, Syarik bin Abdullah. Muhaddisin kata yukhti'u kasira, dia berlaku kesilapan banyak dalam sanad-sanad hadis tu. Taghayyara hifzuhu mundu wala al-qada' bil Kufah, sejak nanti dia jadi qadi ketika tu dia dah banyak ubah ingatan dia ke arah lupa. Jadi kalau kira an Abi Ubaidah an abihi an Abdullah begitu, seperti ambil tambahan Syarik di antara Abi Ubaidah dan an Abdullah tu, kalau begitu maksudnya tambahan lafaz an abihi dikira hadis munkar, sebab riwayat daripada rawi dhaif Syarik tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi Abdul Salam Siqah. Jadi bila riwayat dhaif bercanggah dengan riwayat Siqah, hadis tu dikatakan munkar. Maksud munkar ni mukhalafatul dha'ifi lis-siqah, riwayat daripada rawi dhaif bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah.
bercanggah tu, kadang dalam sanad, kadang dalam matan hadis. Di sini berlaku percanggahan di antara sanad. Sanad daripada Abdullah bin Salam siqah lagi hafiz tu tidak sama dengan riwayat daripada Syarik. Dikira dia ni berlaku banyak kesilapan dalam riwayat, dalam sanad dan ubah ingatan dia. Jadi disebabkan riwayat daripada rawi dhaif Syarik tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah Abdullah bin Salam, riwayat daripada Syarik dengan ada tambahan an abihi di antara an Abi Ubaidata dan an Abdullah tu dikira hadis tu hadis munkar. Jadi itu kalau kira begitu, an Abi Ubaidata an abihi an Abdullah, dia ada tu betul. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. Riwayat daripada Muaz bin Jabal, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam utus saya ke Yaman. Fa amarani an akhudha min kulli 30 baqaratan tabi'an atau tabi'ah. Sama seperti maksud tadi. Katanya Muaz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah aku supaya aku ambil tabi' lembu berumur setahun lebih masuk 2 tahun, sama ada seekor jantan ataupun seekor betina, bagi setiap bilangan 30 ekor lembu. Wa min kulli 40 musinnah, sama seperti hadis tadi, daripada setiap 40 ekor lembu ambil untuk zakat musinnah, lembu betina yang umur 2 tahun mulanya masuk 3 tahun tu. Wa min kulli halimin dinaran, dan daripada setiap yang baligh, maksudnya ini pengambilan jizyah daripada yang bukan Islam, dinaran 1 dinar, daripada setiap yang baligh yang bukan Islam ambil 1 dinar sebagai jizyah. Ataupun adlahu, yang sama nilai dengan 1 dinar daripada ma'afira, kain buatan daripada Yaman, ambil 1 dinar, ataupun yang sama nilai dengan 1 dinar daripada kain buatan Yaman daripada 1 kabilah Hamdan. Itu daripada Yaman, nama kain itu masyhur As-Siyabul Ma'afiriyah. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun, wa rawa ba'duhum hadha al-haditha an Sufyan an al-Amashi an Abi Wa'il an Masruq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani fa'amarahu an ya'khudha wa hadha as-sahhu. Dan ini terlebih sahih ataupun terlebih rajih, maknanya sanad hadis ni terlebih rajih berbanding dengan sanad hadis tadi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sa'altu Aba Ubaidah hal tazkuru min Abdullah syai'an. Riwayat daripada Amr bin Murrah, datang riwayat daripada Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Dia kata, Amr bin Murrah kata, saya tanya kepada Aba Ubaidah anak Abdullah bin Mas'ud tu. Dia tanya, soalannya, adakah engkau menceritakan apa-apa daripada Abdullah? Maksudnya, adakah engkau meriwayatkan apa-apa daripada ayah engkau? Qala la, jawab kata Aba Ubaidah, tidak. Jadi daripada situ muhaddisin ambil keputusan, katanya mereka Abdullah Abu Ubaidah ni tidak ada sama, tidak ada dengar hadis daripada ayah dia Abdullah bin Mas'ud tu. Dan berdasarkan kajian daripada muhaddisin dapati Abu Ubaidah tu ketika ayahnya Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, masih umur dia baru 7 tahun. Jadi bagi muhaddisin, mereka kira umur 7 tahun tu masih tidak mampu lagi menanggung riwayat hadis. Bagi mereka, mereka kira Abdullah bin Mas'ud ni tidak ada sama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang mengambil keputusan budak umur 7 tahun tu, sekiranya dia dengar apa-apa riwayat hadis semasa dia kecil, kemudian bila dia balik, dia riwayat balik hadis tu, di sisi setengah muhaddisin kiranya diterima berkenaan dengan itu. Imam Bukhari juga, dalam Bukhari ada masukkan satu bab, tajuk babnya mata yasihu sama'us saghir, bila masa kiranya sah kedengaran daripada kanak tu. Di situ Imam Bukhari masukkan hadis sebagai istidlal bagi ijtihad dia. Hadis riwayat daripada Mahmud bin Rabi, katanya dia ada satu ketika orang tua ambil bawa masuk dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air koma mulut, kemudian cuah air itu ke atas muka Mahmud bin Rabi itu. Jadi itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat-sahabat bawa masuk kanak-kanak di sisi dia, di majlis dia, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kepala budak tu, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi minum air lebihan air wuduk dia, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnik kalau kanak tu masih kecil, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu seperti mana lakukan dengan Mahmud bin Rabi itu. Jadi Mahmud bin Rabi riwayat hadis tu, dia cerita
kejadian tu dalam hadis yang diriwayat tu, dan hujung akhir hadis tu dia ada sebut wa ana ibnu khamsin, sedang masa tu aku masih umur 5 tahun. Jadi istidlal, dalil daripada Imam Bukhari di situ dengan hadis tu. Dan soalan dia dalam tajuk mata yasihhu sama'us saghir, jadi riwayat tu, hadisul bab tu seolah-olah jawapan bagi soalan dia. Jadi daripada situ dapati di sisi Imam Bukhari kanak umur 5 tahun. Kiranya ada apa-apa dia dengar ataupun dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila balik dia cerita balik, dia riwayat balik, dikira makbul di sisi Imam Bukhari. Jadi itu ada ikhtilaf di sisi imam hadis tu. Babu ma jaa fi karahiyati akhdhi khiyaril mali fi sadaqati. Bab ini berkaitan dengan tegahan mengambil harta pilihan dalam zakat sedekah tu. Jadi maksudnya larangan berkenaan dengan pilih ambil harta terbaik ketika mengutip zakat oleh amil zakat tu. Haddatsana Abu Quraib qala akhbarana Waqi'un qala akhbarana Zakaria bin Ishaq al-Makki قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Mu'adz ke Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pesan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau mendatangi ataupun engkau akan tiba di sisi satu kaum, satu golongan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Pertama sekali ajalah engkau mereka tu ke arah mengucap dua kalimah syahadah tu. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum. Jika mereka sedia nak menerima perkara itu, maksudnya mereka taat bagi syahadah tu, bila mereka dah mengucap dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum, maka hendaklah kamu memberitahu kepada mereka bahawa anallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Allah subhanahu wa ta'ala fardukan ke atas mereka 5 waktu sembahyang siang dan malam. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka taat menerima perintah sembahyang tu setelah mereka beriman. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqata amwalihim, ay zakata amwalihim, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fardukan ke atas mereka zakat daripada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, harta-harta merupakan zakat tu
akan diambil daripada orang kaya dari kalangan mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian akan dikembalikan, akan diagihkan ke atas fakir miskin yang ada di kalangan mereka itu. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka sedia menerima hukum mengeluarkan zakat tu, mereka taat perintah tu, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Karaim jamak bagi karim, yang mulia, yang baik. Fa iyyaka, maka hindarilah engkau, jauhilah daripada mengambil harta pilihan daripada harta mereka. Maksudnya bila nak ambil tu, ambil sederhana, jangan pilih ambil terbaik daripada harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, kalau ambil zakat tu pilih ambil terbaik sebagai menerima zakat bagi harta mereka, itu akan jadi satu segi dikira zalim. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya tidak menzalimi kepada mereka yang akan keluar zakat tu, dengan sabdanya wattaqi da'watal mazlumi, dan hendaklah kamu takut kepada Allah daripada doa seruan oleh yang dianiayai itu. Fa innaha ay fa inna da'watal mazlumi laisa bainaha wa bainallahi hijabun, seruan ataupun doa lanat daripada mazlum tu tidak ada halangan di antara Allah dan juga di antara doa itu. Maksudnya cepat Allah subhanahu wa ta'ala makbul permintaan daripada mazlum tu, akan balas segera kepada zalim. Jadi dalam bab mengutip zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz bin Jabal supaya tidak menjadi zalim terhadap pemilik harta benda tu. Wa fil babi 'an as-Sunabihi qala Abu Isa hadits Ibn Abbas haditsun hasanun sahihun wa Abu Ma'bad maula Ibn Abbas ismuhu Nafizun. Babu ma jaa fi sadaqati az-zar'i wat-tamari wal-hububi. Bab ini berkenaan dengan zakat sedekah bagi tanaman zar', tanaman wat-tamar, dan buah-buahan, buah tamar, wal-hubub, dan biji-bijian. Haddatsana Qutaibah أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi zaudin sadaqatun. Maksudnya laisa fima ay laisa zakatun fima duna khamsi zaudin ay minal ibilin. Maknanya tidak ada zakat pada unta yang kurang
daripada 5 ekor laisa sadaqah, ay laisa zakat, tidak ada zakat, tidak perlu keluar zakat kalau seseorang itu milik unta kurang daripada 5 ekor. Walaysa fima duna 5 awaqin sadaqatun, dan juga tidak ada zakat, tidak perlu keluar zakat awaqin minal wariq, tidak ada zakat pada uqiyah kurang daripada 5 uqiyah. Awaq jama' bagi uqiyah. Satu uqiyah ni sama dengan 40 dirham. Jadi maksudnya kalau yang memiliki harta tu kurang daripada 40 dirham, masih tidak lagi wajib zakat ke atas dia. Walaysa fima duna 5 awsuqin, awsuq jama' bagi wasaq. Wasaq ni satu wasaq sama dengan 60 gantang. Dan tidak ada zakat pada biji-bijian buah-buahan yang kurang daripada 60 gantang. Situ masih tidak perlu keluar zakat lagi. Kalau dah sampai 5 uqiyah, dah sampai 5 awsaq, barulah akan wajib keluar zakat daripada harta tu. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. Jadi sanad yang menjadi sokongan kepada sanad hadis bab tu, seperti mana Amr bin Yahya riwayat dalam sanad hadis bab tu daripada ayah dia, daripada Abi Sa'id Al-Khudri dalam sanad hadis bab yang Imam Bukhari riwayat daripada Qutaibah syekh dia. Begitu juga riwayat daripada syekh seorang lagi Muhammad bin Bashar Syekh Tirmizi. Di situ pun datang dengan sanad tu umpama hadis Abdul Aziz riwayat daripada Amr bin Yahya tu. Jadi maksud Imam Tirmizi, selepas daripada dia bawa hadis di bawah satu-satu tajuk bab, sanad seperti ini dengan isyarat nahwa, mislah dan sebagainya, ataupun terkadang nahwahu, mislahu, itu bermakna Imam Bukhari bawa sanad yang menjadi penyokong kepada sanad hadis bab itu. Dengan cara itu, sekiranya sanad hadis bab itu dhaif, akan naik darajat hasan li ghairihi. Kalau hadis itu hasan li ghairihi, akan naik darajat hasan li zatihi, iaitu sahih li ghairihi, dan sebagainya. Qala Abu Isa, hadis Abi Sa'id hadithun hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhin, ay min ghairi tariqin wahidin, bal min tariqin
ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Maksudnya diriwayatkan dari bukan satu tariq. Maksudnya datang hadis ini dengan banyak tariq. Itu isyarat kepada hadis tu, hadis bab tu boleh naik darajat tu. Wal amalu ala hadha inda ahli ilmi an laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama bahawa tidak zakat, tidak ada zakat, tidak perlu keluar zakat pada unta kurang daripada pada biji-bijian, kurang daripada buah-buahan, kurang daripada 5 wasaq, iaitu 60 gantang. Wal wasqu situna sa'an. Ini tafsiran bagi wasq. Wasaq ni, satu wasaq ni 60 gantang. Wa khamsatu awsuqin, bila kata kurang daripada 5 awsuq, 5 awsuq ni salasu mi'ati sa'in, 300 gantang. Wasa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsata artalin wa sulusun, khamsatu artalin wa sulusun. Sa' gantang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu 5 ritil dan 1/3. Wasa'u ahli al-Kufati samaniyatu arta'u, gantang yang diguna pakai oleh penduduk Kufah pula 8 ritil. Ada beza. Alaysa fima duna khamsati awaqin sadaqah, dan tidak ada zakat pada biji-bijian buah-buahan kurang daripada 300 gantang tu. Wal uqiyatu, dan satu uqiyah tu 40 dirhaman, 40 dirham. Wa khamsu awaqin, 5 wasaq, mi'ata dirhamin, sama dengan 200 dirham. Walaysa fima duna khamsi zaudin, yani laysa fima duna khamsim minal ibili. Zaud itu maksudnya ibil. Maksud laysa fima duna khamsi zaudin itu maknanya laysa fima duna khamsim minal ibil, tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada unta kurang daripada 5 ekor. Fa iza balagat 25 minal ibili, apabila bilangan unta tu mencicah 25 ekor unta, dah lebih 5 ekor sampai dah 25 ekor, di situ perlu keluar zakat. Fa fi habnatu makhadin, ketika tu perlu keluar zakat bintu makhad. Bintu makhad ni unta betina yang umur dia yang mula masuk tahun kedua. Wa fima duna 25 minal ibili, dan pada unta kurang daripada 25 ekor unta, fi kulli 5 minal ibili syatun, kalau dah lebih 5 ekor unta
tapi belum sampai lagi 20, 5 ekor. Di situ setiap bagi setiap 5 ekor unta kena keluar zakat seekor kambing. Itu sukatan zakat bagi unta dan juga tanaman buah-buahan. Babu ma jaa laisa fil khayli wal raqiqi sadaqah. Bab berkenaan dengan tidak ada zakat pada kuda dan juga hamba. Haddatsana Muhammad bin al-Ala'i Abu Quraib wa Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waki' an Sufyan wa Syu'bah an Abdullah bin Dinar an Sulaiman bin Yasar عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib ke atas orang Islam keluar zakat pada kudanya, kuda dia menunggang, bukan kuda untuk perniagaan, dan juga hambanya untuk khidmat, bukan berdagang, jual hamba, tidak. Hamba itu untuk khidmat saja. Kalau begitu tidak ada zakat juga. Kalau untuk tijarah kuda, untuk perniagaan, hamba pun buat perdagangan, hamba jual beli. Kalau begitu ada zakat di situ. Wa fil babi an Abdullah bin Amr wa Ali قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة. Beramal menurut hadis ni di sisi ulama yaitu tidak ada zakat pada kuda saimah. Saimah maksudnya kuda yang makan rumput di tempat gembalaan itu. Maknanya kuda yang dipelihara, bukan kuda untuk perniagaan. Wala fil raqiq, dan juga tidak ada zakat pada hamba idza kanu lil khidmati sadaqatun. Maksudnya tidak ada sedekah zakat kuda saimah dan hamba apabila mereka tu dikhususkan untuk khidmat. Kuda tu sekadar untuk dia menunggang, hamba tu pun untuk buat kerja dengan dia. Kalau begitu tidak ada zakat illa yakunu litijarah, kecuali mereka menjadi barang dagangan untuk perniagaan. Bila dah jadi kuda dan hamba itu sebagai barang dagangan, ketika itu perlu keluar zakat. Fa
إذا كانوا للتجارة ففي أسمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. Apabila kuda saimah dan hamba itu menjadi untuk tijarah, perdagangan, maka pada harga-harga mereka, maksudnya hasil daripada perniagaan itu, apabila genap setahun, cukup setahun, cukup haul, ketika itu perlu keluar zakat. Babu ma jaa fi zakatil asali, zakat bagi madu. Haddatsana Muhammad bin Yahya an-Naisaburi qala akhbarana Amr bin Abi Salamah. Apa dia tak jelas sini? Salamatat Tinisiyo gitu. أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada madu, pada setiap 10 gerbah, gerbah maksudnya karung yang dibuat daripada kulit kambing, biasanya diisi di situ, kadang isi air, kadang isi madu, kadang isi sapi. Jadi kalaulah milik 10 karung kulit tu panggil kerbah, di situ ada zikun. Zikun maksudnya satu kerbah, satu karung, kena keluar zakat. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المطاعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده حديث عبد الله بن عمر berkenaan dengan zakat madu, pada sanadnya maqalun, ada pertikaian, maksudnya ada beberapa pendapat berbeza di situ. Wala yasihhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi kabiru syai'in, dan tidak ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Kabiru syai'in, urusan yang besar, maksudnya ada pertikaian dalam sanad dan juga matan. Wal amalu ala hadza inda aksari ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Jadi berdasarkan itu Imam Ahmad dan Imam Ishaq, di sisi mereka perlu keluar zakat pada perniagaan madu. Wa qala ba'du ahli ilmi laisa fil asali syai'un, dan sesetengah ulama kata tidak ada sesuatu pun
tidak ada hukum keluar zakat berkenaan dengan zakat madu. Jadi disebabkan itu tidak ada khabar yang sahih sabit berkenaan dengan zakat madu, dan disebabkan tidak ada ijma' berkenaan dengan zakat bagi madu, di sisi jumhur ulama kiranya tidak ada zakat bagi madu. Kita sambung insyaAllah. Babu ma ja'ana zakat ala al-mal al-mustafad.